Assalamualaikum semua. Saya dapati banyak sangat mesej-mesej dalam WhatsApp tapi saya dapat bacalah sepandang sekilas lalu. Okey. First of all saya nak mengucapkan tahniah lah. Okey, kepada semua yang telah berjaya menghabiskan assignment anda dan juga akhirnya telah diakses lah. So pada malam hari tu daripada pukul 9 sampai pukul 3 lebih anda semua berjaya hadir ke dalam assessment ni. So jadi selain daripada ucapan tahniah tu, saya juga berpendapat bahawa anda semua telah melakukan dengan sebaik mungkin dalam menghasilkan assessment anda, walaupun banyak yang anda melaluinya lah dengan keadaan COVID-19 ni, limitation yang anda hadapi. Okey. Jadi dalam melakukan assessment ni, bagaimana metod yang saya gunakan adalah memanggil dua panel luar yang berkredibiliti lah, ya. Maknanya bukan sekadar daripada asas-asas pembikinan sebagai practitioner, tetapi juga boleh berdiskusi tentang secara sekolahnya. Alright. So untuk itu tahniah sekali lagi. Okey. So dalam assessment selepas tu, kami kebesokan harinya kami bermeeting lah, bermesyuarat untuk mengambil satu pendekatan tentang bagaimana kita boleh menggulung keseluruhannya. Okey, pada asas dasarnya satu perkara saja yang kita nak sentuh adalah kebolehan pelajar untuk melahirkan visual vocabulary dia. Okey, nahu visual. So perkara ini saya rasa tak ada masalah lah. Kami berpendapat bahawa School of Management, Creative Management adalah terasnya dan asasnya adalah kepada management itu sendiri, ya, management creative industry. Okey, tetapi anda perlu maksudnya ada benda-benda perkara-perkara yang melibatkan sektor industri anda. Kalau jika filem, seharusnya dia harus faham tentang sinematografinya, tentang suntingannya, tentang pengarahannya dan beberapa lagi elemen-elemen atau tools-tools lain di dalam perfilman. Sebegitu juga saya rasa muzik dan sebagainya. Okey. The reason yang kita tidak saya menjadikan assignment ini adalah tidak boleh menggunakan muzik adalah kerana ingin menumpukan sepenuhnya terhadap visual dan pemahaman sinematografi untuk anda semua. Jadi itulah dia sebenarnya assignment yang diberi dan metodnya agar assessment ini harus pendekatannya kepada sinematografi. Okey, daripada aspek sinematografinya, rata-rata kita berpendapat bahawa visual vocabulary visual, nahu visual kepada anda semua kerana anda tidak ada kemahiran tersebut, dan ini dapat kita lihat daripada beberapa projek lah, ya. Okey, secara asasnya well done, good job to everybody, the 35 people yang telah melaksanakannya. Dan saya pasti sebenarnya daripada pengamatan saya terhadap apa yang anda beri itu, anda melakukan dengan effort yang sangat baik, ya. Jadi pujian terhadap anda, terima kasih. Okey, bila kita saya bukan nak lecture, tapi saya beri sedikit untuk anda nanti ke hadapan apa yang anda harus ada, ya. Dan saya rasa saya maklum bahawa pendekatan terhadap terhadap sinematografi itu kena ada cabang-cabangnya seperti pengarahan dan juga suntingan. Dua perkara yang sangat penting, ya, dalam melibatkan sinematografi yang seperti saya beritahu pada perjumpaan-perjumpaan yang lepas, is mother of film, sinematografi ni. Okey, daripada aspek struktur cerita, ia berkaitan sangat dengan sinematografi, pengarahan dan juga suntingan. Okey, alright. Okey, dalam pembuatan cerita ni kita harus mengetahui tentang kerangka ataupun struktur
sesebuah cerita. Dia melalui, saya rasa ini mungkin dan sudah dilalui oleh anda dalam kelas-kelas sebelum ini dalam pengarahan kemungkinan besar, iaitu satunya yang paling terpenting abstrak ya. Abstrak adalah ringkasan daripada sebuah cerita anda di mana anda menghantar sinopsis. Itu paling penting bagi saya. Dan anda kebanyakannya hampir 35%, maknanya 100%, maknanya telah menghantar abstrak itu, iaitu sinopsis itu. Okay. The second one is orientasi. Orientasi adalah hal-hal yang berhubungan seperti suasana, tempat dan waktu yang ada dalam cerita tersebut, di mana anda melepasi perkara itu. Anda faham tentang sesuatu cerita anda tu mesti ada berkaitan dengan suasana, tempat dan waktu yang ada dalam cerita tersebut lah. Maknanya look and feel, okay? Ada, okay? Kalau tak sempurna tapi ada, okay? Yang ketiganya adalah komplikasi. Komplikasi merupakan rangkaian dia atas apa kejadian-kejadian yang berhubungan dengan tentang atau sebab dan akibat kejadian sesebuah cerita. Okey, ada di sini ada beberapa benda yang pelajar ada dan ada pelajar tak ada. Okey, ini adalah kerana bila anda menghasilkan sinematografi anda, ada berkemungkinan besar bahawa cerita itu jadi dulu dan sinopsis datang kemudian. Ada, kita dapat baca kadang-kadang tu. Maknanya anda mungkin tak dapat buat masa COVID, tetapi apa yang terjadi adalah anda buat dulu, sinopsisnya datang kemudian ya. Itu adalah komplikasi lah. Okey, selain daripada itulah evaluasi ya, evaluasi pada struktur yang tadi tu dan konflik-konflik yang terjadi dalam cerita yang anda arah ni. Okey, mana titik klimaksnya atau puncak permasalahan, the problems, okay, the peak of the problems, dan sejak mendapatkan gambaran-gambaran atau image-image yang saya rasa terjadi dalam struktur cerita anda. Okey, ini secara ringkas je saya beritahu bagaimana kita mengevaluasi dalam ketiga-tiga perkara ini. Okey, and then resolution. Okey, resolusi merupakan maksud saya penyelesaian dia titik nota. Okey, biasanya kalau resolusi ini sangat dinanti-nantikan oleh kita lah yang melihat kan, what's the ending kan. Okey, alright, ada ending ini pula tidak semestinya ia merupakan titik nota. Okey, endingnya daripada apa yang saya ada jumpa benda dalam perkara-perkara itu, maknanya tidak saja ending dengan titik nota, dia ada kadang-kadang tu kita dapat koma, kadang-kadang kita ada tanda soal ya. Ada cerita yang akhirnya dan persudahannya atau resolusinya adalah dengan tanda soal. Okey, ada resolusinya yang bertitik nota. Okey, bila bertitik nota tu, the end of the cerita, you know exactly what happened. Okey, and then perkara ini ada saya jumpa di dalam naskah-naskah yang 35 orang tu tadi. Okay, so kita faham maknanya you guys is not professional. We know that apa kelemahan-kelemahan ni, tapi kelemahan-kelemahan ini haruslah diambil untuk anda menjadi profesional. Okay, tidak kira lah anda ni seorang kerja sebagai di dalam industri filem ataupun industri muzik sekalipun, because you akhirnya akan bekerja dengan visual. Trust me, even a music you have to you ada benda-benda atau perkara-perkara yang akan melibatkan visual seperti music video dan sebagainya. Okay, so the next pada saya koda. Okay, koda ialah nilai atau apa lesson yang you guys dapat daripada yang you adakan cerita ni. What is the lesson? Okay, maknanya koda ni dia macam hikmah yang terkandung dalam cerita lah. Okay, apa pengajaran-pengajarannya? Boleh ada, boleh tak ada, tetapi kebanyakannya semuanya kita nampak ada. Okay, so dan dah tentunya intrinsik, unsur intrinsik cerita dalam sebuah cerita pula dia ada unsur-unsur intrinsik yang wajib kita semua ni tahu. Unsur itu sangat penting dalam sebuah cerita. Unsur-unsur yang berkaitan dengan tema, okey, dia punya plot dia, okey, tokoh dia, pelakon lah, maknanya aktor ke apa ke, setting dia, latar apa semua. Ini yang kita libatkan dengan apa yang kita panggil mise en scène tu tadi. Yang ada banyak dengan mise en scène tu kan, itu mise en scène dia adakah keseluruhan cerita tu maknanya you feel inside the film or the story. Okay, so tema kena ada. Saya kebanyakannya ada tema ya, walaupun ia terjadi selepas anda buat dulu visual and then datangnya sinopsis. Okay, plot saya nampak ada.
Okey, sebuah short film dia seharusnya sekurang-kurangnya mempunyai satu plot. Okey, so ada tu. Okey, setting kita dapat, kita ada jumpa kebanyakannya ada setting dan latar tu sendiri ya. Okey, tokoh ataupun pelakon kita nampak ada, maksudnya ada aktor ke apa semua. Suka saya sebut tentang sebuah filem, sebuah short film daripada sini, iaitu the documentary. Saya dah lupa tajuk dia, tapi documentary tu tentang kanak-kanak autism Okey. So anda akan jumpa perkara-perkara yang menyebabkan anda react to that. So the reaction through that adalah sesuatu yang maksimum bagi kami hari itu sebagai panel. Maksimum, the peaking when keluar je projek ni, jadinya sudah ada perbandingan antara projek ini dengan projek yang telah diakses sebelumnya, atau projek ini dengan projek yang akan diakses seterusnya. So we come to the peak where seawal ketiga atau keempat macam tu this project keluar. So this project adalah satu benda yang peak dan membuatkan kita selepas tu we have a par that siapa dan siapa kita harus refer. And okay, ada 2-3 projek yang kami jadikan par sebagai perbandingan untuk projek yang sebelumnya ataupun projek selepas itu ya. Okay, so seawal-awal itu kami telah jumpa satu yang agak peaking. So dan ini akan menjadikan perbandingan pada keseluruhannya, especially how the cinematography without a technical it's not so much of technical, there is no technical pun, it's only a visual which can blend with the directing. I don't know how the directing was done, kita tak nak tahu pun, tapi kita nampak there is, walaupun mungkin tidak ada directingnya adalah, bukan maksud saya itu, maksud saya bersifat waktu, ruang dan peristiwa itu terjadi. Okay, so kita nampak how this work with suntingan. Okay, you cut anywhere it works, you cut anywhere it works. Dia jadi macam tu. Okay, asas kepada semua ini datangnya daripada visual tu tadi. Okay, visual yang kita nampak yang mempunyai nilai atau sinematografi ya, secara generalnya kita nampak mempunyai nilai-nilai yang saya sebutkan sebelum tadi ya. Maknanya the vocabulary dia jadi dengan sendirinya. Okay, tanpa dirancang dia jadi dengan sendirinya, because itu adalah satu benda yang saya fikir saya pun pernah terjadi ya. Saya masa saya sinematografer, saya pernah nak try to overdo it. Bila overdo it ni selalunya dia tak jadi tau. Ini saya cakap dia, alamak tak jadi dia harus berdepan dengan rasa dahulu. Itu pengalaman saya selama 22 tahun. Dia berhadapan dengan rasa, dan selepas rasa itu baru datang dengan apa saja theoretical yang ada lah, maksudnya ya. Okay, so kita jumpa juga macam saya cakap tadi, tokoh atau pelakon atau aktor tu tadi ya, di dalam dokumentari tersebut, di mana itulah dia, that is the real thing happen. Dia tak berlakon tak apa, dia jadi. Okay, alright, so kita ada method apa yang kita okay, analytic method tu. Okay, analytic method itu method yang digunakan menentukan karakter pelakon tu. Okay, dan dia contoh macam penyayang, lemah lembut, pemberani, tegas, benda-benda macam tu ya. Method analitik tu ada. Okay, lepas tu method dramatiknya kita nampak bila apa yang menyebabkan method dramatik itu terjadi. So, okay, dalam 35 karya tu ada method analitik, tetapi which method analitik yang sampai dia punya peak, okay, yang membolehkan anda rasa sedu, yang membolehkan anda ada semua, ada rasa, ada sedu apa semua, tapi manakah peaking? The peaking project, the peaking visual yang kita nampak boleh mengalirkan air mata. Dia jadi macam tu lah. Okay, so kita faham sesuatunya bila sinematografi itu kita padam off the thing, dan tinggal saja audio ataupun tinggal saja lagu. Okay,
Jadi apa yang terjadi pada kita untuk melihat menonton. Okey, begitu jugalah dalam konteks ni how cinematography works. Okey, itu ada pada semua orang. Alhamdulillah, best. Saya rasa sangat kagum dia ada benda tu, unsur-unsur tu. Tetapi the picking of this is where, kat mana? Okey, yang ada tadi tu ada tetapi tak sampai nak dekat macam tu. Tetapi a very good effort daripada you guys untuk cuba mendapatkan semua tu ya. Okey, the point of view, sudut pandang position dalam seorang yang melakukannya ya, dia memandang macam mana you guys memandang pembikin ni, the creator of memandang dalam sebuah benda yang nak diambil tu, maksudnya visualnya. Daripada visual itu akan jadi suntingannya apa semua. Okey, so that is a point of view yang kita analisis daripada pembikin tu, pengkarya tu sekali ya. Okey, and then dia maksudnya dah tentu sekali yang terakhirnya adalah amanat atau pesan sesuatu karya tu. Maknanya setelah sinematografi itu diadun daripada aspek pengarahannya, daripada aspek pengarahan visual tadi itu kepada pengarahan yang daripada dia disulam disulam, maknanya suntingan itu sekali. Sekarang apa pesan, apa amanat dia? Okey, so kita jumpa perkara-perkara ini, tetapi there is a project yang picking akhirnya adalah jelas, inilah pesan yang nak disampaikan, jelas. Okey, pemahaman dan jelas ya. Maksudnya itu sering dalam konteks saya juga sebagai pembikin, saya juga sering mengalami perkara-perkara begitu. Maknanya adakah pesan dan amanat saya dalam story ataupun visual yang disulam tadi itu sampai ataupun jelas ataupun segitu ya. Ada. Okey, alhamdulillah, syukur ada daripada pelajar-pelajar semua, tetapi dah tentu daripada 35 karya tersebut jelas. Okey ya, jelas ada yang beberapa projek yang kita nampak, kita rasa dan kita faham apa amanat ataupun resolution yang nak diberilah. Okey, pada asasnya saya suka dan sangat bangga dengan you guys semua. Okey, di dalam sistem pemakahan ini saya memberikan balance markah yang ada pada saya. Yang ada pada saya adalah 60 markah dan 20 markah daripada suntingan dan 20 markah lagi daripada pengarahan. Jadi saya memberikan sepenuh markah 60% tadi kepada anda semua untuk mengharmonikan markah yang telah diberi oleh panel-panel sebelum tu. Jadinya dan saya akan pecahkan kepada 40%. Jadinya saya sangat beruntung juga kerana mendapat panel-panel yang sangat kritis pemikiran, yang tidak memberi belas kasihan daripada aspek secara scholarnya kita. Maknanya we are dealing now with student-student yang degree dan juga practitioner. So tidak ada belas kasihan daripada mereka, tidak ada apa, dan kalau jika ia sampai kepada apa metod-metod yang kita gunakan, maknanya ia sampai. Okey, jadi cuma belas kasihan ataupun apa sahaja yang diberi oleh mereka daripada sudut teks adalah secara dasarnya adalah untuk to encourage you guys untuk terus. Okey, tapi ada perkara-perkara yang kita harus tidak mahu pelajar reka dengan ilmu-ilmu ni, dan terus dapatkan ilmu. Okey, so untuk daripada saya sebagai pensyarah anda, dah semestinya saya akan support effort anda dan pemahaman anda daripada aspek dan juga pemerhatian saya. Jadinya saya akan mengharmonikan anda semua dengan markah penuh 60% daripada saya, dan dicampur dengan markah daripada mereka, para panel. Okey, jadi saya berharapan agar semuanya jelas dengan assignment ni dan assessment ni dan assessnya, dan juga dan diharap semua majulah. Okey, dan tidak semestinya anda
tidak bagus ataupun mendapat markah yang rendah adalah tidak bagus. Maksudnya ya, ini adalah daripada segi orang kata kita harus menjalankan dasar apa yang fakulti mahukan. Okey, saya ucapkan terima kasih kepada anda semua. InsyaAllah kita akan jumpa lagi, mungkin di luar, mungkin insyaAllah ya. So good luck semua. I'm so proud with you guys, and I'm proud you guys are under my lecture for this past semesters. Okay, thank you and see you guys again.